Sejauh manakah pentingnya untuk seseorang itu mendapatkan diagnosis secara rasmi daripada clinical psychologist ataupun psychiatrist untuk mengesahkan seseorang yang mengesyaki dirinya mempunyai ADHD. Kepentingannya itu sangat-sangat diperlukan oleh seorang dewasa sebelum dia memberikan komitmen kepada apa-apa pekerjaan yang dia pohon ke yang ditawarkan kepadanya, ataupun mengikuti program pengajian lanjutan bersama penajaan yang membabitkan jumlah kewangan yang tinggi. Ia boleh menjadi langkah yang berlaku kepada ramai orang, contohnya doktor kepada nak jadi doktor pakar, maka akan ikuti program pengajian lanjutan. Dan biasanya program-program macam ni adalah dengan penajaan daripada pihak Kementerian Kesihatan ataupun daripada universiti. Yang bersama dengannya ialah bila dah tamat pengajian nanti, doktor berkenaan terikat kepada kontrak kerja selama beberapa tahun. Jadi dia ada dua tanggungjawab lah. Tanggungjawab pertamanya adalah melangsaikan pengajian, dan yang keduanya menyempurnakan perkhidmatan dalam tempoh beberapa tahun yang disyaratkan di dalam penawaran tersebut. Di sinilah boleh bermulanya bencana besar yang berlaku kepada seseorang ketika mana dia mengesyaki yang dirinya itu adalah seorang ADHD, tetapi tidak didiagnos secara rasmi, menyambung pengajian dan berakhir dengan kegagalan untuk menamatkan pengajian tanpa diagnosis, tanpa laporan secara rasmi daripada pihak-pihak yang tersebutkan tadi. Maka kegagalan tersebut akan dibebankan sepenuhnya ke atas pelajar berkenaan sebagai cuai, tidak bertanggungjawab, dan akan disusuli dengan tindakan undang-undang, kena bayar balik dengan jumlah yang sangat besar, ataupun diisytiharkan bankrupt, dan macam-macam lagi benda yang berlaku. Inilah perkara yang sepatutnya boleh dielakkan sekiranya kesedaran terhadap ADHD ini mendapat perhatian yang sewajarnya dan menerima intervention seawal yang mungkin. Saya bercakap pun lebih kepada perkongsian kerana untuk diri saya ialah seperti kata Shidi kan, sayang semuanya sudah terlambat. Jadi bila saya buat kerja-kerja tu dalam keadaan saya medicated, saya tidak berikan perhatian macam nak test boleh tak baca, saya tak buat macam tu. Tetapi apa yang saya lakukan ialah saya buat kerja macam biasalah, baca. Bila saya luangkan masa untuk membaca, contohnya 2 hari lepas saya cuba untuk membaca satu buku di dalam bahasa Arab yang bertajuk Al-Fikr At-Tarbawi Inda Al-Khatib Al-Baghdadi, pemikiran pendidikan di sisi Al-Khatib Al-Baghdadi. Jumlah muka suratnya banyak, hampir 300 muka surat di dalam bahasa Arab. Saya telah membacanya daripada pagi sampailah petang, habis baca buku berkenaan, dan saya dapat membacanya dengan faham. Kemudian di tengah-tengah itu, bila saya rasa kebosanan ataupun saya nak berhenti sekejap untuk lunch, ataupun saya break sekejap, bangun, kemudian saya check mesej-mesej dekat social media lah kan, saya boleh kembali semula untuk sambung membaca tersebut seperti yang sepatutnya. Iaitu sesuatu yang tidak mudah untuk saya lakukan ketika sebelum saya mendapatkan rawatan ini. Dan clarity in thinking, rasa terang dalam fikiran itu
adalah sesuatu yang saya tak pernah rasa. Selama ini banyak membaca ke apa semua, saya melakukannya dalam keadaan yang saya struggle. Kata Profesor Russell Barkley dalam, saya tak ingatlah dalam buku dia ke, dalam ceramah-ceramah dia ke, dia kata orang dewasa yang didiagnose dengan ADHD ni bukan bermakna dia baru mengidap ADHD, tapi benda tu dah ada semenjak daripada dia kecil lagi tapi tidak didiagnose. Dan salah satu senario di mana seseorang itu lambat didiagnose ialah apabila berkemungkinan semasa bersekolah dia adalah seorang pelajar yang bijak, maka dia dapat melepasi alam persekolahan itu tanpa datangnya apa-apa keperluan untuk masalah ditinjau dari perspektif ADHD. Tentulah maknanya saya tidaklah mendakwa yang saya ni cerdik ke genius ke, tapi dengan seikhlas hati saya sebut merujuk kepada pengalaman persekolahan. Oleh kerana daripada saya darjah 1 sampailah SPM, boleh dikatakan tak pernah miss naik pentas untuk ambil hadiah pelajar cemerlang. Tak nombor 1, nombor 2, tak nombor 2, nombor 3, pusing-pusing macam tu lah. Mungkin kecemerlangan akademik yang saya lalui ketika di sekolah dulu menyebabkan ADHD memang tak timbul langsung. Satu, memang zaman tu tahun berapa kan, 80-an, 90-an, ADHD pun masih diistilahkan sebagai ADD dalam DSM. Mungkin masa tu DSM 3 berbanding dengan DSM 5 sekarang ni. Tambahan pula, saya bukan di dalam kategori seorang yang hyperaktif. Tapi yang saya nak tekankan ialah semasa sekolah mungkin survive, tapi bila masuk peringkat universiti, kita mula kurang dikawal oleh jadual rutin yang spesifik macam dekat sekolah. So kita kena uruskan sendiri. Kita mula kena banyak tulis assignment. Agaknya sebab daripada kecil saya melihat diri saya sebagai seorang pelajar yang akademik cemerlang, dan saya suka membaca, saya suka mengajar, dan bila saya mengajar orang faham apa yang saya ajar, saya rasa sangat gembira. Maka daripada kecil memang saya bercita-cita untuk menjadi pensyarah, dan itu menjadi satu daripada sebab yang berada di belakang kenapa saya sentiasa cuba sambung belajar, selain daripada saya suka belajar lah. Jadi saya buat tuition untuk kawan-kawan dan saya happy dapat tolong mereka. Tapi at the end, mereka habiskan pengajian, dapat degree, masters, tapi saya tak dapat lah. Ketika saya pergi ke KL untuk attend exam IELTS untuk fly ke Finland, pada hari yang sama jugalah saya dapat surat daripada UKM yang menyatakan saya gagal dalam pengajian kerana tidak dapat menamatkan dalam tempoh maksimum yang telah ditetapkan. Menangislah sorang-sorang masa tu kan.